Baik, hari ini merupakan tanggal 2 April 2022. Ramai yang menantikan tarikh ini. Antaranya banyak perkara besar yang berlaku. Antaranya 1 April kita beralih ke fasa peralihan ke endemik, dan juga esok 1 Ramadan 1443 Hijriah, hari yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti, bulan Ramadan Al-Mubarak. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Faiz Azlan. Terima kasih menyaksikan Bual Konti. Malam ini kita bersiaran luar sebab apa? Kita adakan program kerjasama bersama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK serta kerjasama Muzium Kesenian Islam Malaysia. Jadi apa yang sedang berlaku di Muzium Kesenian Islam Malaysia ni saya kongsi sikit. Sekarang sedang berlangsung pameran Al-Haramain Hijaz pada zaman Osmaniyah sehingga 9 Mei 2022, telah pun bermula pada 7 Februari 2022. Dan juga kita akan adakan ataupun Muzium Kesenian Islam akan adakan Tadarus Al-Quran yang akan bermula pada 26 Mac hingga 23 April, yang bermula seminggu awal dan akan berakhir seminggu sebelum Hari Raya, dan ianya terbuka, tapi kena daftar. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh saksikan di kaca televisyen yang sedang disiarkan sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kerana anda menyaksikan Bual Konti bukan sembang biasa, menjentik masyarakat. Anda saksikan di saluran berita RTM My Preview 1, 2, 3 ataupun di Facebook Continuous, dan juga boleh cari kami di YouTube Bual Konti. Okey, saya tidak kesorangan pada malam ini. Seperti biasa kalau Bual Konti yang biasa pun kita ada tetamu. 2 orang kita bawakan tetamu pada malam ini. Bersama dengan saya, Saudara Parameswaran Kunasigaran ataupun Cikgu Param. Param, terima kasih banyak bersama dengan Bual Konti pada malam ini. Juga bersama dengan saya Muhammad Aman Teo Mancun ataupun lebih dikenali sebagai Chef Aman. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang kepada kedua-dua tetamu untuk kita cerita mengenai puasa pada malam ini. Sebab signifikannya esok hari puasa, hari pertama puasa bagi umat Islam. Cerita mengenai sejarah puasa. Sebelum itu, Chef Aman, ceritanya mengenai bagaimana mendapat hidayah untuk memasuki agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput. Okey, minta maaf, I have to share a bit dengan It's English. okay. Alright. Okey. Saya memeluk Islam sejak tahun 2013. Saya dapat mengenali Islam lebih dalam dekat bila time saya kerja dekat Australia. So saya banyak travel untuk kerja, and dulu hidup senang tapi tak tenang. Saya ada problem tak boleh tidur. Okey. So dekat Australia, sebelah jiran saya Lebanese kawan. So saya selalu rehat. Time rehat saya pergi tempat dia, saya boleh tidur. And that time mereka tak bila dia nampak saya tidur pun dia tak kacau saya. Baik. Walaupun solat asar depan tempat yang dia. So dari situ banyaklah kita nampak perbezaan, especially family mereka selalu bagi makan setiap Jumaat dekat Australia. Okey. Orang yang tak kena, tapi mereka ni puasa lah, and then setiap minggu mereka puasa, and they save very Jumaat. So I tak faham itu time. Baik. Sebab time tu saya punya prinsip, the harder you work, the lucky you are. So saya tak percaya semua tu. So itu time saya nampak keindahan, and saya tak faham itu time, saya tak faham. Tapi bila duduk dekat tempat mereka ni, rasa tenang. Rasa tenang. Alhamdulillah. Umur 54 tahun ni, Chef. Yep. So berapa lama dah convert to Muslim? Since tahun 2013. 2013. Tapi sebelum tu ada 1 tahun, lebih kurang setahun lah saya belajar dekat Al-Qadim, dekat tempat Syekh Hussein Ji. Okey. Cikgu Param, cerita mengenai puasa. Cikgu Param ni
terkenal di Facebook sebenarnya. Banyak cerita, banyak share, kongsi dengan followers lah. Hampir 5,000 followers kat Facebook tau. Ya, Followers betul. Cikgu Param ni. Ui, banyak juga. Saya pun sikit je. Kena belajar dari Cikgu Param. Cikgu Param, cerita mengenai puasa bersama dengan followers di Facebook. Sebenarnya bagaimana perkara pertama yang terdetik Cikgu Param nak puasa ni? Kenapa nak puasa? Okey, terima kasih Faiz dan terima kasih RTM kerana sudi menjemput saya ke rancangan hari ini, Bual Konti. So, pertamanya berkenaan macam mana boleh terdetik. Okey, soalan yang bagus. Saya sebenarnya memang pada awalnya memang membesar di masyarakat dan di kawasan sekitar yang majoritinya memang Melayu lah. Okey. Jadi bila jiran, kiri kanan, depan belakang semua kawan-kawan yang memang majoriti Melayu. Jadi bila contohnya kalau bulan puasa, mak ayah saya dia selalu je belikan juadah berbuka untuk diedarkan kepada jiran-jiran kami. Contohnya waktu saya bersekolah, saya selalu nampak lah mak ayah pergi bazar Ramadan, belikan juadah berbuka dan minta saya sampaikan ke rumah-rumah. Dan kemudian setelah saya bekerja, saya menyambung perkara yang sama. Jadi waktu tu lagi kita dah faham mengenai budaya, mengenai puasa tu bagaimana, mengenai waktu berpuasa dan kebaikan berpuasa. Sebab saya rasa walaupun kita berlainan agama, kat Malaysia ni kan kita ada pelbagai agama. Betul. Jadi berpuasa tu tidak menjadi satu benda yang salah. Sebab berpuasa ni dia memang satu benda perkara yang baik, positif dan baik juga untuk kesihatan. Chef, dengar cerita Cikgu Param ni rasa janggal tak? Rasa asing tak bila orang non-Muslim berpuasa? Rasa lain lah. Rasa lain and then rasa malu pula. Okey. You know, so as a Muslim kita pun Betul, banyak kena belajar lah. Hari ni hari Sabtu, Cikgu. Semalam Jumaat puasa. Puasa. Puasa juga. Yang membuatkan Cikgu Param ni saya rasa kuat sangat sebab apa? Cikgu Param ni COVID survivor stage 4. Betul, Dan ya juga kehilangan ahli keluarga sebab COVID-19. Ya saya, betul. Bila yang terakhir tu? Okey. Benda ni berlaku pada tahun lepas, Okey. bulan 6. Mula-mula saya positif COVID. Baik. Kemudian saya dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh, stage 4, pakai oksigen. Dan sewaktu saya berada di ward, saya dimaklumkan mak, ayah dan abang saya juga positif COVID. Kemudian dimasukkan ke ICU dekat Hospital HUKM. Dan sewaktu saya balik rumah, mereka semua dah memang dekat ICU lah. Jadi saya tak sempat nak jumpa mereka. Last saya jumpa mereka sebelum saya pergi ke hospital. Dan seorang demi seorang kemudian telah meninggal dunia. Tinggallah seorang Cikgu Ya betul. Param. Kami berempat dalam satu keluarga. Adik-beradik. Jadi tinggal saya seorang. Adik-beradik 2 orang, jadi abang pun dah meninggal. Tinggal saya seorang lah sekarang. Single and available ya? Ya. Cikgu Param. Ya, masih buat bujang. sekarang ni masih bujang. Masih bujang. Umur baru 20-an. 20-an. Okey. Dia dalam 21, 22 lah. Tapi dia adalah tambah-tambah kat belakang, itu nanti kita boleh cerita kat belakang lah. Baik, kita starting dengan Cikgu Param cerita mengenai puasa. Chef, sebelum masuk Islam, bagaimana Chef ada cuba berpuasa tak macam Cikgu Param? Frankly tak ada. Friendly Kita kalau berpuasa pun it's basically for health. Okey. Health. Kadang-kadang macam kita travel kerja, health is very important sebab bila dekat luar negara kalau jatuh sakit is something that is very brutal, susah. So kadang-kadang kalau rasa kurang sihat kita akan puasa. Okey. Kita akan puasa. Dari dulu kita tahu puasa ni is good for health. Okey. It's good for health. Macam pengalaman saya juga, kalau doktor kata esok datang nak kena makan ubat ke apa kan, esok datang sebelum tu puasa tau. Macam itu. Pengalaman sewaktu berpuasa selepas Pemeluk Islam. First year memang susah. Actually dari dulu saya ada gastric problem. Okey. Saya gastric sampai saja dia kena kadang-kadang 3-4 hari. Maksudnya waktu tu puasa ketika bulan Ramadan ataupun hari biasa? Anytime. Lah. So I kena jaga makan and I kena makan on time. Okey. So mulanya ada risau lah. Ada risau dan selalu tanya ustaz kalau saya sakit. Then last tu yang saya belajar and was to hold on this, you buat. Kalau you tak buat, you tak tahu. So lepas sahur try. First year memang ada kena puasa ganti. Ada 1 minggu gastric, hari ke-7, ke-8 dia start gastric. So saya try tapi hari tu tak boleh sambung dah. Memang sakit, pergi klinik. So doktor kasih jab
And then hari keduanya tak dapat sakit tu, because my gastric kalau sakit dia kadang-kadang 3-4 hari. So Makan itu masa. time ada 8 hari tak dapat puasa. Okey. Lepas tu Kalau Cikgu Param, berapa hari boleh puasa untuk kali yang pertama tu? Okey. Sebab saya pun pesakit gastrik juga. Okey. Pesakit gastrik yang kronik. Jadi apa saya buat, bila kita kali pertama nak berpuasa, kita pun ada gastrik dan kita kena tahu kesihatan diri kita macam mana. Betul. Sebab bagi saya tak nak berpuasa tu separuh jalan berhenti, tak nak macam tu. Biar berpuasa tu biar penuh. Kita dah memang nawai tu kita nak berpuasa kan. Jadi biar kita penuh. Jadi apa saya buat pada waktu tu, saya telah mula berpuasa daripada bulan Syaban lagi. Okey. So bila mula bulan Syaban tu, sekurang-kurangnya saya ada tempoh masa yang cukup untuk saya sesuaikan diri saya dengan puasa yang bakal menjalan tiba. Jadi waktu bulan Syaban tu memang tak nafikanlah, mula-mula tu terlajak sahur, lepas tu puasa separuh hari, puasa yang macam ada hari minum air, tak makan macam tu. So kemudian bila saya dah biasa, bila tiba je bulan Ramadan tu, kita rasa kita dah tak ada alasan, kita rasa dah tak ada masalah, kita boleh berpuasa penuh seperti mana sahabat yang lain. Oi, dah mula dari bulan Syakban. Kalau saya pun pantang kawan ajak makan, kena pergi makan, kena ikut makan. Cerita kita lain kan chef kan, Cikgu Param kan. Chef, cabaran ketika berpuasa, orang kata chef dengan memasak lagi, dengan bekerja lagi. tahun pertama memang cabaran besar. Tapi macam like what Cikgu Param bagi tahu. So lepas tu ada 1 tahun bila ganti, bukan ganti 8 hari dah, ganti lebih lah. Ganti lebih. Betul. And ada hari tu memang makan buah saja. So kasih sesuai. So tahun kedua syukur Alhamdulillah dapat puasa. Alhamdulillah. And gastrik sekarang setiap tahun tak ada dah. Makin okey dah, Alhamdulillah. And lagi satu cabaran, memang ada cabaran sebab mula-mulanya kita tak faham. Kadang kita tak masak, kita kena ada rasa. So macam mana tu kalau tak rasa tu? You kena rasa tu. So banyak ada banyak ustaz saya tanya, ustaz macam mana nak buat masakan kalau kadang tak rasa? Itu memang mulanya cabaran besar. Tapi bila lebih kita belajar, more knowledge, we understand, yang kita tahulah, kita sentuh saja, rasa tak telan, lepas tu kumur. So that is part of it lah. Masalahnya kita yang dah tahu ni, saja-saja buat tau. Nak rasa masa waktu puasa tu lah rasa macam yang itulah rasa paling sedap rasanya, rasa nak merasa makanan kan. Bukan masak pun, sapu je lah. Cikgu Param, pengalaman ketika berpuasa tu sebenarnya didorong oleh siapa? Rakan-rakan ke ataupun kawan-kawan ajak ke, ataupun rasa macam rasa nak cubalah, rasa nak puasa lah. Sebab dia macam ni, macam saya kata, bila kita dah memang membesar dengan majoritinya komuniti masyarakat Melayu, sahabat-sahabat Melayu, saya pun dah tengok dia orang berpuasa. Duduk di kawasan mana, Cikgu Param? Saya duduk dekat Taman Ikan Mas Ceras. Okey. Perumahan PPR lah, dekat situ. Jadi bila saya dah biasa, saya dah tengok mereka berpuasa, dan saya sebelum betul-betul nak serius berpuasa tu, saya pun pernah juga puasa beberapa hari. Macam contoh hari-hari yang saya perlu menghadiri majlis berbuka puasa bersama sahabat-sahabat, ada reunion dan sebagainya. Jadi waktu tu lagi saya dah tengok, saya dah mencuba. Jadi bila betul-betul nak serius ni, saya rasa tak ada masalah. Dan memang saya sendiri, macam saya kata, sebab berpuasa ni satu benda yang baik, satu benda yang bermanfaat. Jadi tak salah bagi saya walaupun kita berlainan agama dan fahaman dan kaum, tapi saya rasa tak ada masalah untuk kita berpuasa seperti mana yang lain. Tapi kawan-kawan yang lain pun Melayu jugalah. Kawan sekerja semua. Betul. Majoritinya memang Melayu. Diorang tak ajak makan jugalah. Diorang tak ada hasut jugalah. Dia mula-mula tu biasalah kan. Tapi saya rasa itu cabaran dan dugaan untuk kita jadi lebih kuat. Jadi demi hari tu kita dah biasalah. Kalau Cikgu Param pun kata itu adalah salah satu dugaan dan juga cabaran kita ni yang dah biasa berpuasa ni. Jangan rasa anggap yang itu main-main tau. Yang itu biasa-biasa tau. Kita kena menyahut cabaran dan juga pastikan puasa kita penuh dan cukup. Kita lelaki malulah puasa tak penuh. Cikgu masih lagi cikgu ke? Tak, sekarang dulu ni. Je lah. Dulu. Saya mengajar tahun 2008. Kemudian saya dah bekerja tetap dengan Jabatan Penerangan Malaysia dan sekarang ni berkhidmat di Pejabat Pengarah Tanah Galang Wilayah Persekutuan. Tapi disebabkan minat mengajar tu, saya buat tuition percuma kepada anak-anak B40 dan Asnaf di sekitar kawasan perumahan PPR. Baik, banyak lagi kita nak berkongsi mengenai puasa bersama dengan Chef Aman dan juga Cikgu Param. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti.
Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Museum Kesenian Islam Malaysia. Kalau anda nak tahu apa menarik ada di dalam, jom kita masuk. Sekarang saya bersama dengan Cik Mani, bahagian pemasaran Museum Kesenian Islam Malaysia. Cik Mani, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih, sihat. Alhamdulillah. Baik, Cik Mani, mungkin Cik Mani boleh terangkan tentang pameran yang sedang berlangsung sekarang di sini. Okey, sekarang kita ada pameran Al-Haramain, fotografi dari Arkib Istana Yildiz dan Fakhruddin, yang ini Hijaz pada zaman Uthmaniyah. Berlangsung daripada 7 Februari sebenarnya dan akan berakhir pada 9 Mei. Okey, gambar-gambar yang kita pamerkan ini bukanlah gambar yang biasa kita lihat berkenaan dengan Mekah dan Madinah. Kebanyakan gambar-gambar ini daripada zaman Uthmaniyah. Sebab tu kalau kita lihat dia tidak ada warna, black and white, hitam putih. Mungkin Cik Mani boleh tolong ceritakan kat saya semua gambar-gambar yang ada di sini, bahagian exhibit ni. Boleh? Kita mulakan di sana. Di Okey, terima kasih Cik Mani. Jom. Okey, sekarang kita berada di bahagian pertama. Untuk makluman, pameran terbagi kepada 3 bahagian, di Mekah, Madinah dan juga Mahmal. So sekarang kita berada di bahagian Mekah, iaitu Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. So di bahagian ini kita akan lihat gambar-gambar yang berada spesifiknya di Mekah. Baik, Cik Mani. Saya difahamkan Cik Mani ada sesuatu nak tunjuk kepada saya? Betul. Kalau nak tengok kain kiswah yang original, mari saya bawakan di galeri kita di tingkat 1. Jom. Silakan. Okey, Cik Mani, ini ke kiswah yang original tu? Ya, betul. Ini ialah kain kiswah yang original daripada musim haji tahun 1964. Kerajaan Arab Saudi menghadiahkan kepada kerajaan Malaysia. Bila museum ini dibuka, kita yang simpan dan kita preserve lah. Okey, yang depan saya ni ialah Quran daripada Mamluk Egypt. Sebenarnya bukan sahaja daripada Egypt yang kita ada koleksi Al-Quran daripada Melayu, daripada Uthmaniyah, daripada Iran, daripada Afrika juga. Bila cakap pasal Quran ni, kita sebenarnya ada program yang khas, iaitu Tadarus. Tadarus? Jom kita pergi tengok. Okey, ini sebenarnya program kita setiap tahun, setiap sempena bulan Ramadan. Untuk kali ini kita bermula pada 26 hari bulan Mac sehingga 23 April. Setiap hari kita akan ada majlis Tadarus. Bermula pada pukul 10 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari, dan kita buka kepada orang ramai untuk hadir menyertai program tadarus kita. Baik, bagi mereka yang berada di luar sana, jangan lupa untuk datang ke Museum Kesenian Islam Malaysia. Bersama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan pada tahun ini. Baik, bersambung lagi dalam Bual Konti bersama dengan saya Faiz Azlan dan juga Cikgu Param dan juga Chef Aman bersama dengan kita cerita mengenai puasa. Almaklumlah, esok dah masuk bulan puasa. Kan? Kita nak cerita dengan lebih lanjut, berkongsi pengalaman masing-masing mengenai puasa masing-masing. Kita ada non-Muslim, kita ada Cikgu Param, kita ada seorang mulaf, Chef Aman. Cikgu Param, sedikit kita sambung. Macam mana sebenarnya rakan-rakan bukan Melayu kalau dengar Cikgu Param puasa? Macam ni, dia macam reaksi diorang. Okey, reaksi. Dari segi reaksi tu setakat ni saya rasa yang baik-baik sahajalah. Tak ada sebarang isu ke atau tak ada sebarang bantahan ke apa, tak ada. Sebab sahabat-sahabat saya pun sedia maklum yang memang saya memang suka mengenai ciri-ciri dan juga fahaman-fahaman dalam masyarakat Melayu. Bila ajak makan tu, cikgu bagi tahulah cikgu puasa. Betul. Saya memaklumkanlah yang saya berpuasa dan saya mohon maaflah. Dan mereka menghormatilah keputusan saya. Tak ada diorang cakap, jom saya belanja. Tak ada. Sebab kalau macam ada yang kata nak belanja ke apa pun, sebab kita dah nawaitu, kita rasa kita dah cukup kuat kan. Baik, Chef Ahmad, nikmat ataupun kenangan manis waktu berpuasa bila dah menjadi seorang Muslim? First thing is syukur alhamdulillah kalau kita dapat penuhkan puasa kita. Sebab itu wajib, betul. And then bila kita dapat penuhkan puasa kita is a very good feeling. And yang manis is because that saya ada 2 orang anak perempuan yang dari previous marriage saya. So syukur mereka lepas saya memeluk Islam 1 tahun, mereka tinggal dengan saya sampai hari ini. And second year, so saya mula ajak, mereka tak. Then yang manis is because satu hari dia cakap, Dad, kita join you for your
puasa. Okay. Because banyak time during Ramadan kita ada buat iftar Anak pun nak belajar puasa. Untuk anak, asnaf semua tu. And kadang-kadang jemput revert untuk datang kan. So dia nampak. So satu hari dia tanya saya. So saya bagi tahu dia lah, why not we have a family puasa. So yang paling manis mereka berpuasa sekali dan berbuka sekali. So at least kita dapat kongsi keindahan about Islam, about puasa to them. Okey, baik. Chef juga merupakan seorang pengusaha perniagaan, ada kedai CAT Walk Street Food Bangi. CAT itu Chef Aman Teo. Itu satu trademark dah. Okey, di Bangi. Dan juga merupakan pengasas dakwah True Food. Ya, Okey, macam mana? Apa yang terbetik membuatkan chef mengusahakan perniagaan dan juga dalam masa yang sama nak berdakwah, menerusi dakwah True Food? Saya dah selama ni saya sebagai seorang chef. Dah 30 tahun lebih dah. Betul. Itu saja bidang yang saya tahu untuk so-called cari makan, untuk sara hidup. Dari di luar negara dulu sebelum Ya, ini memang pun chef, memang chef. Chef juga. Memang chef. So, bila saya balik banyak misconception nombor satu. Okey. Macam my family, dia orang tak faham. Macam pakcik saya, seorang chef, dia selalu cakap dengan saya, ayo rugilah kita ajar you, you belajar banyak ilmu masak Chinese, and then you tak akan dapat rasa yang authentic tu. So, syukur Alhamdulillah, sebelum saya syahadah memang saya risau. Saya risau kalau saya sudah syahadah tak dapatlah saya masak. Macam mana saya hilang the cooking touch. Syukur Allah bagi wisdom and dapatlah saya masak authentic Chinese food and maintain 80% rasa with halalan and toiban. Itu syukur Alhamdulillah. My cousin first year datang rumah saya, dia nak makan dekat rumah saya Chinese New Year. Dia pergi tapau curry fish head. Dia pergi tapau kedai-kedai Melayu masak tu. So mereka tak faham that Islam untuk semua. So then that although I'm a Muslim now, but I'm still a Chinese. Baik. So that is one thing, and dari situ saya rasa that is a mission for us to share, kongsi the awareness, because Malaysian are very generous. Kalau kawan-kawan jumpa saja asyik jemput, Borak, cerita, makan, sembang, minum. makan. I syukur that dalam kedai saya 50 naskah Quran, Chinese Quran dah bagi keluar. Ada 6 of it is because that customer datang bawa kawan, kita bagi hadiah. Yang ada yang lain tu mereka telefon tanya, chef boleh tak pinjam dia punya Quran? I just syukur Alhamdulillah. That is something that I think we each and every one of us should pay a bit more attention. So dakwah pun bermula daripada kita. Betul. Walaupun sebelum ni kedai saya buat dakwah True Food is I do all the banquet dining. Saya buka Bangi ni sebab during pandemic. Okey. Kita nampak during pandemic orang akan susah. Kita tak dapat bantu banyak. Jadilah kita buatlah nasi goreng Chinese authentic street food. Baik. Kita buat dari situ, and bukan saja kita nak kongsi makan yang harga yang patutan, kita juga provide kerja. Sebab kita tahu sekarang masa susah. InsyaAllah kita dapat provide kerja, provide business opportunity. Cikgu Param dah datang kedai chef? Itulah, saya pun punya dengar-dengar ni macam bila-bila ada kelapangan nanti. Esok buka puasa kita pergi. Betul. Esok Kita buka reserve puasa, malam ni. Kita reserve malam. dengan Faiz, kita pergilah kedai chef. InsyaAllah kita Cikgu Param, pengalaman pula kalau berbuka puasa. Pergi kalau tahun lepas pandemik, pergi bazar ke, pergi buka puasa sendiri ke ataupun dengan kawan-kawan Melayu? Okey. Kalau bila kawan-kawan Melayu bila dia tahu okey saya berpuasa, jadi ada je lah hari-hari yang mereka akan ajak saya. Macam saya pula, mereka memang tahu saya ni lidah pantai timur sebenarnya. Jadi kalau ada nasi kerabu, nasi minyak, nasi dagang, nasi tumpang, itu menu-menu Semua saya nasi lah. beli? Tak adalah semua nasi beli, tak adalah macam tu. Tapi macam diorang tahu saya macam tu. Jadi dia akan bawa saya pergi kedai-kedai yang ada masakan pantai timur lah selalunya. Mereka ajak saya untuk berbuka dan sama-sama lah kita. Kalau kuih, selalu beli kuih apa?
Kalau kuih karipap tu biasa, Okey. kuih donat, kuih ketayap, itu memang pilihan terbaik Yang saya lah. itu waktu makanan ataupun sewaktu berbuka. Betul. Kalau waktu sahur makan apa? Kalau waktu bersahur, saya sangat bersyukur sebenarnya bila saya mula berpuasa, bila sahabat-sahabat lain tahu ada yang mengirimkan saya buah kurma. Ada yang mengirimkan buah kurma dan mereka berkongsilah, mereka kata okey, rendam buah kurma tu semalaman, atau kalau makan buah kurma contohnya makan dengan nombor ganjil 3 atau 5. Jadi bila kawan-kawan kirimkan buah kurma tu, memang pagi-pagi saya sahur, saya akan minum air kosong. Okey. Saya akan sahur dalam 3 biji buah kurma dan kemudian mungkin saya akan makan roti. Rasa sikitnya Cikgu Param sahur. Kita kalau tak ada nasi, tak boleh. Tak rasa macam tak lengkap sahur waktu tu. Pengalaman Chef Aman pula. Kalau waktu bekerja, macam tahun lepas pandemik, buka restoran. Waktu berbuka tu macam mana? Bila masa waktunya? Bagi kita biasanya kita akan siapkan makanan. Okey. So itu tak ada masalah. Tapi banyak pun kita akan pergi beli. Okey. Kita pergi beli. Beli tu actually is the other way to support others juga. So and tahun lepas bukan semua boleh dine in. Betul. So itu time biasanya kita masak lah. Sebab saya masak, during Ramadan kita akan ada session hari kita buat masakan hantar rumah anak yatim, and all this. So bila kita masak tu kita masak diri punya sekali Masak lah. sendiri pun lepas tu boleh bersedekah kan? Bersedekah lah, bersedekah. Makan di kedai sajalah. Makan di kedai. Ada tak? Saya biasanya ada sampai rumah pergi masak. Okey. So sebab susah nak kongsi my cooking. Lagi banyak yang chef cerita lagi rasa memang esok kena pergi ni waktu InsyaAllah, berbuka ni. insyaAllah. Cikgu, Bazar Ramadan tahun ni apa yang paling menu yang dicari-cari? So menu yang saya nak cari, saya nak cari roti jala. Oh, sedap. Itu memang menu pilihan saya daripada dulu sampai sekarang lah. Memang roti jala dengan kari ayam, saya rasa cukuplah tu ada macam tu. Sebab lagi satu, saya selalu nampak kadang-kadang bila kita berbuka puasa, kita beli banyak sangat menu. Betul. Dan kemudian sayang sangat sebab kita membazir. Betul. Sedangkan sebab saya pun buat projek sedekah makanan setiap bulan, saya nampak macam ramai sebenarnya yang tak cukup makan. Jadi kita kena menjadi contoh yang baiklah, sebab bulan puasa itu sendiri mengajar kita ke arah kebaikan. Punya besar azam Cikgu Param ni sebelum puasa dan juga waktu kita bulan Ramadan pun Cikgu Param berpuasa. Kalau selepas Hari Raya nanti akan terus sambung berpuasa ke macam mana? Saya punya perancangan sebenarnya bila raya. So saya memang macam nak bercadang untuk puasa 6 lah. Okey. Saya bercadang untuk puasa 6. Jadi mohon doakanlah. Cik Aman azam untuk puasa tahun ni. Actually, like what Cikgu have said, we all should pay a bit of attention to the needs. Sebab macam masa sekarang ni banyak yang hilang kerja, banyak yang tak cukup makan, So is our duty yang kita dapat. But we always can make it a better place for everybody. Baik. Just each and every one of us put a bit of effort, insyaAllah dia akan jadi. InsyaAllah. Sekecil-kecil niat kita daripada usaha kita yang kecil pun insyaAllah ianya akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat sekeliling. Terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti Bual Konti pada malam ni. Kami malam ini berada di Muzium Kesenian Islam Malaysia bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK untuk Bual Konti pada malam ini. Terima kasih. Kalau rasa esok puasa, penerbit saya beritahu, esok puasa. Hari ni kita buat kat dalam. Minggu depan buat kat bazar pula lah. Macam tu tengok kita cari pula makanan-makanan di bazar pula kan. Baik, sampai di sini saja Bual Konti pada malam ini. Bukan sembang biasa, menjentik masyarakat. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih banyak kepada tetamu-tetamu pada malam ni. Sampai jumpa lagi. Selamat berpuasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.